Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram daripada para netizen yang telah mengirimkan kisah-kisah seram mereka kepada aku. Ada yang mengirimkan melalui Facebook dan ada yang mengirimkan kisah seram mereka melalui email. Jadi kepada sesiapa yang sedang mendengar, jika kalian ada kisah-kisah seram yang ingin dikongsikan, kalian bolehlah menghantar kisah seram kalian kepada aku melalui Facebook, di mana aku ada letakkan link di bawah, dan kalian boleh klik link tu dan kemudian menghantar mesej kepada aku lah, mesej cerita seram kalian. Dan jika kalian ingin menghantar melalui email, di ruangan description ada juga aku letakkan alamat email aku, dan kalian boleh menghantar cerita seram kalian melalui email. Untuk makluman semua, cerita-cerita seram yang disampaikan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya, melainkan kepada mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Jadi kepada yang mendengar, anggaplah cerita ini sekadar untuk hiburan. Jadi pada hari ini aku ada dua cerita yang ingin dikongsikan, di mana aku mendapat kiriman daripada followers aku di Facebook. Ada dua cerita yang aku ingin kongsikan, di mana tanpa kita membuang masa, kita terus masuk ke cerita yang pertama. Cerita ini kiriman daripada Puan Syahidah. Ini berkenaan dengan gangguan yang dialaminya di rumahnya sendiri. So gangguan di dalam rumah ni adalah gangguan yang selalu sangat berlakulah pada orang-orang yang tertentu. Ada yang bila mendengar, kadang-kadang mereka merasakan perkara itu biasa, tetapi jika dialami sendiri, perkara itu boleh menjadi sesuatu yang sangat seram dan sangat menakutkan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama mendengar kisah kiriman daripada Puan Syahidah. Kejadian ini berlaku pada sekitar akhir tahun 2019. Pada suatu hari, lebih kurang dalam pukul 11 malam, saya dikejutkan dari tidur oleh anak bongsu. Saya lihat dia dalam keadaan berpeluh dan menangis. Bila saya tanya, "Kenapa adik menangis?" Dia cakap dia dengar bunyi guli jatuh dan bergolek. Pada ketika itu, dalam hati saya sudah mula berasa takut. Yalah, bila anak saya sebut pasal guli, terus saya teringat pasal kisah-kisah seram yang ada kaitan dengan guli. Tapi sebagai mak, takkanlah saya nak tunjuk kepada anak yang saya ni takut. Walaupun hakikatnya saya memang seorang yang penakut, tapi demi anak, saya kena tunjuklah saya berani, supaya anak pun tak takut. Saya pun pujuklah anak saya dengan mengatakan apa yang dia dengar tu hanyalah perasaan dia sahaja. Sedang saya cuba memujuk anak, tiba-tiba saya sendiri mendengar bunyi guli melantun-lantun di atas lantai. Ya Allah, bila dengar je bunyi tu, terus rasa nak gugur jantung saya ni. Tapi walau dalam ketakutan, entah macam mana, saya boleh berani pula bawa anak keluar bilik dan turun ke bawah ke ruang tamu. Masa duduk kat sofa kat ruang tamu tu, saya tengok jam belum pukul 12.30 malam. Saya duduk diam je kat ruang tamu sambil anak baring atas paha saya. Dalam 2 ke 3 minit diam,
tanpa berbuat apa-apa, tiba-tiba saya terdengar bunyi guli melantun lagi. Kali ini bunyi guli betul-betul datang dari dinding yang ada di hadapan kami. Masa tu saya duduk di atas sofa yang menghadap dinding. Tapi saya ni nak sedapkan hati, saya pun cakap kepada anak, "Oh, itu bunyi dari rumah Cik Man ni, dek. Agaknya anak Cik Man si Farid tu main guli lah tu. Adik jangan takut lah, adik pergi tidur je tau. Mama tunggu adik tidur." Saya pun tepuk-tepuk lah anak saya yang sedang baring di atas paha saya. Tapi bila saya habis dia cakap macam tu, tiba-tiba saya terdengar bunyi tapak kaki orang berlari di tingkat atas, dan bunyi orang buka dan tutup pintu dengan kasar. Saya memang dah rasa sangat takut masa tu. Saya cuba kurangkan rasa takut dengan menganggap bunyi itu datang dari rumah sebelah. Rumah saya ni, kalau dalam keadaan yang sunyi sepi, sekali-sekala memang boleh dengar bunyi jiran sebelah berjalan dan buka dan tutup pintu. Selepas terdengar bunyi tapak kaki berlari dan bunyi pintu dibuka dan ditutup, terus tak ada dah gangguan sampai ke pagi. Jadi, pada pagi-pagi buta, saya terus WhatsApp jiran sebelah untuk bertanya sama ada pada malam semalam anak-anak dia ada main guli tak. Tapi jiran saya jawab, rumah dia diharamkan main guli sebab anak-anaknya masih lagi kecil dan takut mereka tertelan. Sudah. Habis tu, macam mana saya boleh dengar bunyi guli melantun kat dinding? Fikir saya. Saya pun tanyalah lagi, ada ke buka pintu semalam dalam pukul 11 lebih macam tu? Dan jiran saya jawab, kami semua tidur awal malam tadi, kak. Penat sangat semalam. 10 lebih tu semua dah tidur. Saya pun diam je. Dalam hati, ya Allah, semalam punyalah jelas bunyi orang berlari kat tingkat atas dan buka tutup pintu. Entah-entah bunyi tu datang dari rumah saya agaknya, fikir saya sendirian. Saya juga ada tanya kepada anak saya. Masa dia kejutkan saya tidur masa kat bilik atas, dia dengar bunyi guli tu kat mana? Anak saya jawab, adik dengar bunyi tu bergolek jatuh kat tangga. Dahlah semalamnya saya lalu kat tangga, bawa anak turun masa dia dengar bunyi guli tu. Nasib baiklah saya tak bertembung dengan apa-apa yang menakutkan. Sejak kejadian itu, saya arahkan anak-anak buang semua guli yang ada, dan saya pasang radio bacaan ayat ruqyah di dalam rumah. Alhamdulillah, bunyi guli dah tak ada. Tapi sesekali ada juga bunyi orang macam sedang tarik kerusi di tingkat atas. Mulanya saya sangkakan jiran yang buat. Tapi bila tanya pada jiran, dia kata rumahnya di tingkat atas tiada kerusi. Dan biasanya bila saya dengar bunyi kerusi kena tarik tu, anak-anak saya semua tidur di bawah pada ketika itu. Jadi, siapa sebenarnya yang main tarik-tarik kerusi di bilik atas tu? Sampai sekarang, semua yang berlaku ini masih lagi kekal menjadi misteri. So, itulah dia kisah dan pengalaman seram yang telah dilalui oleh Puan Syahidah di rumahnya sendiri. Biasanya kalau benda ni berlaku kat dalam rumah, kita pun boleh jadi takut untuk duduk dalam rumah tu. Lebih-lebih lagi apabila kita berseorangan. Jadi mungkinlah untuk mengelakkan gangguan seperti ini berlaku lagi, perlu berbuat sesuatu lah agar perkara-perkara begini tidaklah menakutkan
penghuni rumah tu sendiri. Apa-apa pun, terima kasih kepada Puan Syahidah di atas perkongsian ini. Dan tanpa membuang masa, kita teruskan pula ke cerita yang kedua. Datang daripada followers aku di Facebook juga. Ini adalah kiriman Puan Ain. Tapi ini bukan pengalaman Puan Ain lah. Ini Puan Ain menceritakan semula pengalaman yang dilalui oleh abangnya sendiri semasa dalam perjalanan pulang ke rumah mak ayah Puan Ain ya. Okay. So Puan Ain ni dia tinggal kat kawasan pedalaman lah suatu ketika dahulu. So nak masuk kawasan pedalaman ni, kita faham-faham lah macam mana dia punya persekitaran. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, jom kita sama-sama dengarkan kisah daripada Puan Ain. Kejadian ini berlaku lebih kurang 15 tahun yang lepas kalau tak silap saya. Walau bagaimanapun, benda ni bukan terjadi kepada saya, tapi terjadi kepada abang saya. Masa tu, abang saya dalam perjalanan balik ke kampung dari KL. Dia ingat dia nak buat surprise kat kami sekeluarga. Alih-alih dia yang kena surprise sebab kena ganggu. Abang saya ni balik ke kampung pada waktu tengah malam. Kampung saya ni, untuk pengetahuan tuan, berada di dalam kawasan pedalaman. Nak sampai ke rumah mak ayah saya, orang yang nak datang kena naik bot untuk menyeberang sungai. Selepas dah menyeberang sungai, kena jalan kaki pula untuk sampai ke rumah, dan akan mengambil masa lebih kurang 45 minit jugalah. Perjalanan abang saya pulang lancar saja pada awalnya, termasuklah ketika menyeberang sungai. Tak ada apa-apa yang pelik terjadi, walaupun ketika itu sudah tengah malam. Mujurlah jalan nak masuk ke kampung saya, jalannya sudah ditar. Jadi tak adalah rasa tak selesa sangat berjalan kaki berbanding ketika masih berjalan di atas tanah merah. Walaupun jalan nak menuju ke rumah mak ayah saya itu tak ada lampu, tapi malam tu bulan mengambang penuh dan cerah. Jadi kecerahan bulan itulah yang menyinari jalan untuk memudahkan abang saya berjalan kaki pulang ke rumah. Ketika semuanya disangkakan elok, semasa abang saya sampai ke selekoh untuk masuk ke jalan rumah mak dan ayah saya, masa tu abang saya dah mula rasa lain macam apabila dia nampak ada sebuah rumah di situ. Rumah itu kosong, tapi masih ada tuannya. Cuma tuannya akan datang sebulan sekali sahaja untuk melawat kebunnya di dalam kampung saya ini. Keadaan menjadi semakin pelik apabila jalan yang tadinya disinari cahaya bulan tiba-tiba menjadi gelap gelita sehinggakan abang saya tidak boleh nampak apa-apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian bila keadaan dah jadi gelap, pada masa itulah abang saya mula diganggu. Dia terdengar suara budak kecil menangis. Sayup-sayup saja suara tangisan budak itu. Bulu roma abang saya memang meremang dah masa tu. Abang saya tak boleh nampak apa-apa. Dia memang dah cuak. Dia rasa nak lari, tapi dalam keadaan gelap macam ni, kalau dia lari, ada harapan dia jatuh atau ditimpa bahaya. Jadi abang saya cuba bertenang. Kemudian tak cukup dengan bunyi tangisan, abang saya terdengar pula suara ketawa budak-budak. Suara ketawa itu berselang-seli dengan suara tangisan. Disebabkan nak berlari pun tak boleh, apa yang abang saya dapat fikirkan ialah dia azan di situ juga. Walaupun rasa berdebar-debar, walaupun rasa nak luruh jantung, abang saya fikir
azan adalah cara yang terbaik untuk hindari gangguan ini. Abang saya pun azan berulang-ulang kali dengan mata yang tertutup, walaupun konsentrasi dia kadang-kala terganggu disebabkan bunyi tangisan dan ketawa kanak-kanak yang berselang-seli itu. Dia terus azan dan azan sampailah dia dah tak dengar bunyi tangisan dan ketawa kanak-kanak itu lagi. Perlahan-lahan abang saya buka mata dan dia dapat lihat semula jalan tar sudah diterangi dengan cahaya bulan. Tanpa berfikir panjang, abang saya terus berlari laju menuju ke rumah mak ayah saya. Bila sampai saja di rumah, abang saya ketuk pintu sampai nak pecah pintu tu, disebabkan dia rasa takut yang teramat sangat. Mak saya yang buka pintu rumah terkejut melihat abang yang dalam keadaan sangat cemas. Mak suruh bertenang dahulu. Kemudian selepas dia dah rasa rileks, barulah dia cerita kepada mak saya apa yang telah berlaku. Selepas mendengar cerita abang saya, mak saya kata rumah Kak Selekoh tu memang tempat orang kena ganggu. Pernah sekali masa maghrib, ada orang nampak orang perempuan berambut panjang sedang duduk di rumah tersebut. Sejak kejadian itu, abang saya dah taubat nak balik rumah lewat malam. Dia sanggup tunggu sampai ke hari siang, barulah dia akan balik rumah. So itulah dia perkongsian daripada Puan Ain tentang pengalaman seram yang telah dilalui oleh abangnya sendiri. Mendengar suara tangisan kanak-kanak, mendengar suara ketawa kanak-kanak. Siapa je yang tak seram kalau dengar bunyi tu di kawasan yang gelap, di kawasan yang sunyi, di kawasan pedalaman, kiri kanan hanyalah hutan. So memang orang akan rasa seram lah jika mengalami peristiwa tersebut. Terima kasih Puan Ain di atas pengalaman seram ini. Jadi setakat tu sahaja perkongsian daripada netizen, dua orang netizen ni, iaitu Puan Ain dan Puan Syahidah. Seandainya ada antara kalian yang ingin kongsikan kisah seram kalian, bolehlah hantar ke Facebook aku. Ada link Facebook aku letak di ruangan description di bawah, ataupun menghantar email menggunakan alamat email yang aku ada letakkan juga di dalam ruangan description. Seandainya kalian suka dengan apa yang aku sampaikan ini, sila tekan butang thumbs up dan juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum.